Okay, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Panggil saya datang sekolah kan? Ya. Mari duduk. Ibu Tin sihat hari ni? Alhamdulillah. Sarapan aku. Dah pandang begini di rumah. Macam mana keadaan keluarga, cikgu? Keluarga saya Alhamdulillah. Dua di rumah ada keluarga tua kan. Mereka juga lah. Mesti SOP ni cikgu kena pastikan lah cikgu, dari keluarga, anak-anak semua kita sama-sama lah pasti SOP InsyaAllah kita sama-sama agar penularan COVID ni kita dapat bendung sama-sama lah. Okey, Cikgu Yatin, pertama sekali saya cakap terima kasih kepada Cikgu Yatin yang dapat hadir bertemu saya sekejap kan. Kita nak tengok sikit situasi sekarang kita di sekolah ni berkenaan dengan PDPR guru-guru dan murid-murid kan. Kita dah sedia maklum, kita dah berada di PKP yang ketiga dah ni. Kita dah ada pengalaman yang mana cikgu-cikgu, murid-murid dah menjalankan pembelajaran di rumah pada tahun 2001 lagi, pada bulan 3 kalau tak silap saya. Seterusnya kita pada bulan 7 kita kembali ke sekolah bersemuka, dan pada hujung tahun 2021 kita diarahkan oleh pihak kerajaan untuk PKP kembali di rumah, dan kita belajar pengalaman yang lalu macam mana kita nak laksanakan PDPR. Akan tetapi Cikgu Yatin, saya tengoklah berdasarkan pelaporan guru dalam PDPR sistem yang dikeluarkan oleh kementerian, kita tengok pelibatan murid-murid hadir untuk PDPR agak kurang memuaskan lah di SKD Pambulan ni. Jadi saya tengok satu contoh daripada kelas 5R, saya ada berbincang dapatan daripada guru-guru mata pelajaran bagi subjek teras, bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga pendidikan agama Islam bagi kelas 5J sahaja. Jadi peratus yang murid mengikuti PDPR ni agak rendah. Untuk bahasa Melayu saya tengok di sini, guru kelas bahasa Melayu, guru mata pelajaran bahasa Melayu bagi 5J hanya 30% murid yang hadir untuk PDPR. Bagi subjek bahasa Inggeris pun agak rendah, iaitu 32%. Matematik 28%, sains 25%, agama pendidikan Islam 31%. Jadi purata keseluruhan bagi tahun 5J untuk murid-murid hadir bagi PDPR ni dalam lingkungan 30%. Jadi bagi 5J ni saya beranggapan semua murid di SK Pambulan ni, baik di aliran perdana, prasekolah dan juga PPKI, puratanya lebih kurang tu lah saya tengok agak rendah, iaitu 30% kan. Jadi kita tengoklah sama-sama apa puncanya. Mungkin satu dua perkara saya boleh nyatakan, mungkin Cikgu Yatin pun ada nampak lah kenapa murid-murid kita ni agak kurang pelibatan murid-murid di PDPR. Yang pertama sekali saya tengoklah kenapa kurang. Satu, saya lihat situasi pembelajaran di rumah ni dia tak sama dengan situasi pembelajaran di sekolah ataupun di dalam kelas kan. Kalau tengok di rumah, dalam belajarnya dia banyak halangannya. Yang saya tengoklah, antaranya anak-anak ni bangun tidur lewat. Di rumah ada TV, kalau di sekolah ni tak ada TV kan. Jadi halangan dia banyak yang murid akan hadapi. Waktu rehatnya kalau di sekolah mungkin 20-30 minit. Tetapi kalau di rumah, murid berada di rumah, waktu rehatnya tak terikat. Walaupun kita dah sediakan jadual waktu pembelajaran, yang mana waktu rehatnya kita dah adakan lebih kurang 30 minit. Tetapi bila murid ada di rumah, mungkin waktu rehatnya akan jadi bertambah sebab kita tak dapat kawal mereka di rumah kan. Jadi apa lagi yang cikgu nampak lah kenapa murid-murid kita ni agak kurang lah untuk mengikuti
last PDPR di rumah. Okey, apa saya yang saya nampak lah. Yang saya nampak dia masalah bukan daripada murid saja, tapi mungkin masalah ni pada guru juga. Ya. Jadi masalah pada murid ni dah tentulah. Sejak DPR kali pertama lagi dulu kita hadapi masalah murid-murid kita yang tidak punya peranti ICT sendiri. Sebab kebanyakan latar belakang wapak ajar di sekolah kita ni mungkin dalam golongan B40, B40. Jadi keupayaan ataupun jumlah yang bapa nak kena sedia, jumlah wang nak sedia untuk beli peranti tu memang mungkin membebankan. Jadi murid terpaksa tunggu bapa balik daripada tempat kerja baru boleh nak guna peranti yang bapa sendiri. Kemudian dalam keluarga tu mungkin ada 5-6 orang yang anak daripada karangan bapa tu yang masih bersekolah. Jadi jumlah peranti mungkin satu saja yang ibu bapa punya. Jadi terpaksa bergila-gila berkongsi. Jadi akan ada yang tercicir lah. Ada yang tercicir. Kemudian yang kedua masalah yang kedua berkenaan dengan kemampuan ibu bapa untuk dapat capai internet yang memuaskan lah. Sebab nak dapatkan data memerlukan pembelajaran yang tinggi ya. Sebab kalau ada anak 3 orang, jadi kita bayangkanlah berapa banyak bapa nak kena keluarkan duit untuk anak-anak mengikuti PDPR secara online ni. Jadi kebanyakan PDPR online yang cikgu buat ni mungkin melebihi daripada 30 minit. Jadi bila panjang tempoh dia akan menggunakan data yang lebih banyak lah. Yang kedua macam yang bos cakap tadi lah, bapa atau murid sendiri tak dapat nak menguruskan masa. Sebab ada kengkangan dari segi kerja. Kemudian anak-anak terbiar di rumah, tak dapat ikut jadual yang cikgu bagi. Dan macam yang bos cakap tadi lah, di rumah banyak kekangan dia, TV. Kemudian gangguan-gangguan lain yang boleh menghalang daripada budak-budak kita daripada mengikuti PDPR. Itu sikap pelajar kita lah yang saya maksudkan tadi. Kemudian satu lagi di kalangan guru, mungkin juga PDPR yang cikgu bagi itu mungkin tak menarik minat. Tak menarik minat anak-anak murid kita untuk mengikuti sebab tak dapat nafi yang bos di kalangan guru sekolah kita ni mungkin ada yang guru yang dah berumur sikit, yang mungkin dari segi kemahiran ICT ni mungkin rendah. Jadi dia mungkin menggunakan kaedah yang biasa yang tak boleh menarik minat budak. Jadi yang kedua ni yang saya dapat daripada cikgu yang buat aduan kan. Kadang-kadang ada dari kalangan cikgu kita juga ada anak-anak yang jadi nak menguruskan anak untuk mengikuti PDPR tu satu perkara. Jadi mungkin ada di kalangan cikgu kita yang dalam masa yang sama tak dapat nak menguruskan keperluan anak-anak dengan nak bagi PDPR kepada anak murid. Kemudian yang berkenaan capaian internet ni mungkin ada juga cikgu yang mungkin di rumah dapat capaian internet dia tak berapa baik. Mungkin kawasan perumahan. Saya dimaklumkan oleh dimaklumkan oleh guru ICT kita bahawa kalau cikgu yang duduk di kawasan sekolah kita ni, saya dimaklumkan bahawa sekolah yang di kawasan sekolah tak diliputi oleh jalur lebar. Jadi dia punya capaian internet tak berapa bagus. Jadi saya rasa ada cikgu kita yang duduk berhampiran dengan jalan nak pergi ke Cameron Highland tu, saya rasa ada 2 orang cikgu, 3 orang kita cikgu. Saya rasa di situ pun liputan pun agak kurang lah ya. Jadi adalah sedikit kekangannya. Jadi cikgu nak datang sekolah buat masalah sekarang pun dah tak boleh kan. Jadi itu yang saya dapat bagi bos. Masalah yang timbul berkaitan dengan murid dan guru. Okey, Cikgu Yatin kita boleh tengok kita boleh nampak di sini apa masalah-masalah yang timbul. Banyak antaranya murid kita dengan sikap murid kita, latar belakang muridnya yang sedia maklum ada yang kebanyakannya daripada latar belakang keluarga yang agak pendapatan yang agak rendah lah ya. Jadi bagi yang ada
anak yang bersekolah 3 orang pun saya rasa dah cukup dah untuk mereka berasa bebannya untuk sediakan kemudahan-kemudahan untuk anak-anak. Dan guru-guru pun kita dapat kena pasti jugalah. Tetapi ada juga di kalangan guru kita ni yang guru-guru yang masih muda, yang mempunyai kemahiran yang agak baiklah. Mereka tahniah, saya syabas juga kepada cikgu-cikgu kita. Saya tengok daripada pelaporan tersebut terdapat lebih kurang 10 orang guru yang sentiasa melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Jadi satu pencapaian yang baik jugalah kepada guru-guru kita. Jadi cuma halangan kita di sini bagi guru-guru yang agak senior di sekolah kita ni, mungkin mereka ni agak rasa berat dan dengan terbeban sikit lah dengan mereka tidak lagi masih menguasai kemahiran ICT. Di situasi sekarang ni, pembelajaran secara atas talian, mereka akan rasa terbeban. Okey, Cikgu Yatin lah, jomlah kita tengok sama-sama apa kaedah-kaedah yang kita boleh nak selesaikan. Okey, untuk guru dulu lah, ni cadangan saya lah Cikgu Yatin. Cikgu Yatin rasa cadangan ni bagus, kita tengok sama-sama. Ataupun Cikgu Yatin ada cadangan yang boleh dimurnikan, kita boleh tengok kan. Okey, tadi saya dah bersebut berkenaan dengan pembelajaran yang tidak menarik minat murid. Ialah kalau tengok bagi cikgu-cikgu yang agak kurang menguasai kemahiran, mereka hanya menggunakan kaedah pembelajaran secara luar talian. Mungkin di sini murid akan merasa agak kurang menarik mereka untuk belajar. Tetapi bagi guru yang melaksanakan secara atas talian, pelibatan murid ni mungkin akan tinggi sekiranya murid-murid ada peranti dan juga ada kemudahan lah. Dan kita juga dimaklumkan mungkin lepas ni murid-murid akan diberikan peranti daripada pihak kementerian. Jadi syukur jugalah kepada murid-murid yang di bawah kumpulan yang berkuatan rendah akan menikmatilah kemudahan tersebut. Baik, untuk guru-guru, idea saya di sini saya nak tengok bila kita ada lebih kurang 10 orang guru yang menguasai kemahiran ICT ni, saya mencadangkanlah kiranya boleh nanti bersemuka kita gunakan 10 orang guru ni yang dibimbing oleh guru ICT. Maknanya guru ICT akan bertemu dulu dengan 10 orang guru yang mahir ICT ni, tengok balik macam mana kaedah pembelajaran yang lebih sesuai, yang menarik. Mana guru ICT akan dedahkan kepada 10 orang guru ni dulu. Jadi selepas 10 orang guru yang mahir tadi dah dikukuhkan kemahiran daripada guru ICT, 10 orang guru nanti ni mungkin dia orang boleh bergerak dalam satu kumpulan yang kecil. Contohnya di sini saya ambil contoh Cikgu Amal, contoh Ustaz Amal lah. Dia pun mahir ICT. Dia akan dapat beri bimbingan kepada lebih kurang 5-6 orang daripada panitia agama Islamnya. Jadi 5-6 orang nanti dapat pendedahan daripada Ustaz Amal, dan insya-Allah 5 orang ataupun 6 orang daripada Republika Islam ni akan mahir penggunaan ICT dan boleh laksanakan pembelajaran secara atas talian. Begitu juga dengan 9 orang guru yang lain tadi. Mereka akan bergerak, bertemu dengan panitia masing-masing, dedahkan bagaimana kaedah pembelajaran secara atas talian. Tapi dalam masa yang sama juga, guru tadi bolehlah melengkapkan sistem SPL KPM mereka. Boleh dapat mata jam kredit di situ untuk mereka daftar sesi pementoran. Jadi dapat juga guru-guru kita ni tingkatkan bilangan mata jam kredit ataupun ladang masing-masing ya. Jadi Cikgu Yatin, ada lagi tak pandangan-pandangan Cikgu Yatin yang lain untuk kita tingkatkan kemahiran murid-murid ataupun kemahiran guru ni?
Okey, bos, tadi kita hadapi masalah berkenaan dengan sikap murid lah. Sikap murid dan kemudian macam mana ibu bapa tu nak membahagikan masa supaya anak-anak dapat mengikuti PDPA mengikut jadual yang kita bagi. Sebab kalau ikut jadual yang kita bagi tu memang kita ikut jadual ikut PDPA 2.0 PDPA apa yang dianjurkan PDPA. Jadi kalau ikut jadual tu memang padat lah. Jadi bapa perlu mengawal aktiviti murid supaya dia boleh ikut jadual yang bagi tu. Jadi saya cadang supaya kita dapat bagi pencerahan kepada jawatankuasa PABG tentang bagaimana bapa nak menangani masalah ni di rumah. Bagaimana nak kawal anak-anak, kemudian nak memotivasi anak-anak supaya nak mengikuti, kemudian supaya tidak terganggu dengan apa yang bos cakap tadi, banyak kekangan di rumah, TV dan sebagainya. Jadi bila kita dah terang kepada jawatankuasa PABG, kita harap jawatankuasa PABG ni akan main peranan lah di dalam sampaikan kepada ibu bapa lah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh semua pun, kita boleh dapat capai 70-80%, alhamdulillah lah kalau kesedaran ataupun cara nak atasi masalah tu. Saya ingat itu yang kita boleh buat masa ni, bos. Okey, lagi satu agak-agak boleh tak kita bincang dengan AJK PABG, kita buatkan satu cara bagaimana nak meningkatkan kehadiran murid dalam kelas PDPA ni. Contohnya kita boleh ajukan kepada AJK PABG, kita minta sedikit sumbangan daripada PABG, kita berikan ganjaran kepada anak murid yang aktif menyertai sesi PDPA ni. Jadi kita boleh minta lah sedikit, nanti kita buatlah sedikit kita kerja untuk kita beri kepada AJK PABG untuk dibentangkan. Harap mereka PABG ni luluskan. Sekiranya lulus, kita kena beritahulah kepada guru mata pelajaran dan guru kelas, carilah data-data murid ataupun murid-murid kelas masing-masing yang sangat aktif dalam aktiviti PDPA ni. Berilah sedikit ganjarannya. Kalau diluluskan, kita kena bawakan lah dalam kelas grup kelas masing-masing ya. Ingat itu yang masalah yang kita bincang tu, yang setakat ni di sekolah kita tu masalah, bos. Okey. Yang budak yang tak ramai yang nak mengikuti secara online. Jadi kita harap yang langkah-langkah yang kita bincang ni boleh ya. Okey, setelah apa kita bincang ni, saya minta lah Cikgu Yatin, saya turun kuasa kepada Cikgu Yatin. Cikgu Yatin bertemulah dengan KP. Yang saya tengok sini KP yang agak sesuai, KP Sains lah, Jabatan Negeri. Sebab dia pun juga merangkap guru ICT. Kita boleh apa yang kita bincangkan hari ini, kita dah bersetujui, Cikgu panjangkan kepada Cikgu Tarmizi untuk kita laksanakan pada tempoh masa sekarang ni lah. Kita boleh mula bagaimana kita nak tingkatkan pelibatan murid dalam PDPA dan juga bagaimana nak meningkatkan kemahiran ICT guru-guru untuk mereka gunakan dalam kelas. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Cikgu Aden yang sudah hadir pada hari ini. Sama-sama kita bincang ni, insyaAllah dengan hasil perbincangan ini harap pelibatan murid akan meningkatlah depan ni, dan guru-guru juga yang ramai akan terus mahir untuk menggunakan kemahiran ICT. Okey, Cikgu Atin. Terima kasih banyak kerana dapat hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.